Penduduk terjejas banjir di Johor terus meningkat. Tahap keselamatan perairan Beting Patinggi Ali terkawal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Edisi Rabu 25 Januari 2023, Berita Wilayah membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Saya Zamri Hussein dan lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Kedah mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Baik, kita mulakan dengan perkembangan hari terakhir lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Brunei Darussalam. Perdana Menteri dan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah menyaksikan pemeteraian MOU antara Lembaga Pelaburan Pembangunan Malaysia MIDA dan Agensi Pelaburan Brunei BIA di Istana Nurul Iman. Ia melibatkan kerjasama dalam beberapa sektor termasuk minyak dan gas, pertanian pintar, kecerdasan buatan, pelancongan dan industri makanan halal. MOU itu ditandatangani Ketua Pegawai Eksekutif MIDA, Datuk Arham Abdul Rahman, manakala BIA pula diwakili pemangku pengarah urusannya, Sofian Muhammad Jani. Ia langkah awal untuk Kuala Lumpur dan Bandar Seri Begawan mengadakan rundingan lebih terperinci dan komprehensif ke arah penyediaan perjanjian lanjut mengenai pelaburan berpotensi. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengakui hubungan baik yang sekian lama terjalin antara Malaysia dan Brunei dieratkan lagi dengan persahabatan peribadi beliau dan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah. Ini akan membantu mempercepatkan kemajuan dalam pelbagai program pembangunan bersama. Setakat yang saya lihat, hubungan peribadi itu penting. Tuan Sultan Brunei itu dia memang, dalam perbincangan kami banyak yang menunjukkan bahawa tuanku itu meneliti dan mengikuti perkembangan dan menyambut baik pelantikan saya. Ya, saya tidak boleh perinci di sini, tapi maknanya saya tahu ya bahawa kesan beliau itu betul-betul mengharapkan persaudaraan atau persahabatan lama terjalin antara kami ini boleh diterjemahkan dalam bentuk beberapa program, dan bagi saya ini memang betul istimewa. Tambah beliau, Sultan Hassanal Bolkiah turut tertarik dengan usul yang telah dibawakan olehnya semasa menghadap tengah hari tadi. Terdahulu, Perdana Menteri bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail tiba di Istana Nurul Iman pukul 11.05 pagi. Tujuannya menghadap Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah. Ia merupakan antara acara utama dalam rangka lawatan rasmi Perdana Menteri ke negara itu. Fokus pertemuan bersama Sultan Brunei tertumpu kepada perbincangan untuk memperkukuh hubungan dua hala Kuala Lumpur Bandar Seri Begawan, juga menilai kemajuan kerjasama sedia ada. Hari sama, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tok Nopeng, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor, Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei Datuk Raja Reza Raja Zaib Shah. Baik, ini pula susulan kehadiran kapal pengawal pantai China di perairan sekitar Beting Patinggi Ali, Sarawak. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, tahap keselamatan di kawasan berkenaan adalah terkawal. Pengawalan bukan sahaja membabitkan aset milik TLDM, malah TUDM dan TDM.
Bagaimanapun, beliau tidak menganggap kehadiran kapal pengawal pantai China itu sebagai satu bentuk pencerobohan kerana ia kawasan pertindihan. Tetapi aset ATM tetap perlu digerakkan ke perairan sekitar Beting Patinggi Ali bagi mengelak ia dianggap dimiliki negara lain. Kita mengawasi keadaan, tentera laut kita, tentera udara dan tentera darat bersedia, dan kita juga meletakkan kita punya aset di sana supaya ia tidak menjadi orang kata doctrine of estoppel where there's nobody claim. When you put your asset there, it become yours. So we put our asset there also. Ini kawasan pertindihan. Kawasan pertindihan begitulah masing-masing akan cuba untuk membuktikan itu kawasan mereka. Kita pun akan buktikan dengan kita mempunyai aset kita berada di sana, membuktikan kita pula claim juga kawasan yang sama. Beliau memaklumkannya pada sidang selepas meninjau tapak pembinaan projek sasar ATM Sungai Besi di Ibu Negara. Beralih ke situasi semasa banjir di tiga negeri. Setakat 4 petang tadi, 4,751 penduduk dilapor terjejas sekitar Johor, Sabah dan Pahang. Dan berikut perinciannya. Saudara, situasi banjir di Johor membimbangkan dengan jumlah penduduk terjejas terus meningkat. Keluang salah satu daripada 6 daerah terjejas. Untuk mendapatkan perkembangan semasa di lokasi, kita terus saja bersama Taufik Salimin di sana. Taufik, silakan. Baik, terima kasih. Jika tengah hari tadi saya di Kampung Palembang Baru dan untuk petang saya berada di Kampung Contoh di Kahang Keluang untuk perkembangan semasa banjir di daerah Keluang, dan untuk setakat pukul 3 petang tadi bilangan penduduk terjejas di daerah Keluang terus meningkat kepada 1,212 orang daripada 348 keluarga yang masih ditempatkan di 11 pusat pemindahan sementara. Ini situasinya di Kampung Contoh Keluang yang mana keadaan masih lagi belum menunjukkan sebarang perkembangan positif. Hujan masih lagi turun dan sebenarnya jalan ni dah tak boleh lalu. Ada 2 jalan untuk masuk ke kampung ini, satu di sebelah sebelum masjid tadi dan ini simpang selepas masjid. Tadi kami dah lalu di simpang sebelum masjid tapi tak dapat masuk ke dalam kerana laluan itu pun sudah dinaiki air paras yang agak tinggi sehingga kepala pinggang. Dan ini sebahagian pada jalan yang tidak boleh lalui kerana saya difahamkan di depan itu juga pun sudah dipenuhi air. Jadi kami dapat berada di sini untuk memberikan gambaran semasa situasi banjir di Kampung Contoh Keluang. Penduduk dekat sini tadi pun memberitahu hujan lebat sejak 3 hari lalu telah menyebabkan kawasan kampung ini dinaiki air, dan sepanjang jalan tadi dari Bandar Keluang ke Kahang ni juga yang mana kiri kanan jalan ini adalah pokok sawit. Semua jalan ataupun air sudah pun hampir memenuhi jalan dan mungkin agak menyusahkan ataupun mungkin agak merumitkan kami untuk pulang ke Johor baru nanti jika hujan masih berterusan, kerana tadi pun ada jalan yang sudah dinaiki air dan tapi dikawal oleh pasukan-pasukan keselamatan. Jadi kepada anda yang hendak menuju ke Kahang ataupun dari Kahang hendak ke Keluang, diminta untuk berhati-hati dan pastikan pemanduan anda berada dalam keadaan selamat. Baik, ini saja yang saya dapat kongsikan untuk perkembangan semasa banjir di Keluang. Kembali ke Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Taufik dengan perkembangan banjir di Keluang. Baik, sementara itu, pengusaha tapak perkhemahan dan rekreasi di sekitar Kota Tinggi dinasihat menghentikan sementara operasi berikutan cuaca semasa yang tidak menentu. Tindakan itu penting bagi melindungi keselamatan semua pihak.
Untuk itu saya menyuruh kepada pengusaha-pengusaha rekreasi supaya lebih bertanggungjawab, berhati-hati dalam keadaan musim yang tidak menentu ini agar dapat memberikan kerjasama kepada orang ramai dan juga pihak polis memaklumkanlah supaya perkara-perkara yang tidak ingini dapat dielakkan. Beliau mengulas insiden 35 individu termasuk 12 kanak-kanak yang terperangkap di tapak perkhemahan Tanjung Lompat selepas laluan keluar masuk ke kawasan itu banjir semalam. Semua individu itu bagaimanapun berjaya diselamatkan. Semua negeri dan daerah yang dikenal pasti sebagai kawasan hotspot banjir diarah bersedia menghadapi beberapa episod luruan monsun timur laut. Fenomena tersebut membawa kepada keadaan cuaca buruk seperti hujan lebat yang dijangka berterusan sehingga Isnin ini. Jadi fokus kita sekarang paling penting adalah untuk memastikan kita dapat menyelaraskan semua agensi yang terlibat berdasarkan kepada arahan 20 Majlis Keselamatan Negara. Kita gabungkan semua resource yang ada, merentasi across the board semua agensi ini. Yang kedua adalah untuk memastikan bahawa masyarakat di sekitar ini mendapat maklumat yang penting, dan sekiranya hujan berterusan dan sekiranya agensi keselamatan mengarahkan penduduk untuk berpindah, kita berharap agar masyarakat di sekitar ini tidak bertangguh dan sentiasa mematuhi arahan. Di Negeri Sembilan, 90 kawasan disenarai sebagai kawasan berisiko banjir. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Negeri Sembilan, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Muhammad Nazri Meskam berkata, 1,135 pegawai dan anggotanya juga telah bersiap siaga bagi menghadapi musim tengkujuh yang dijangka berlarutan hingga Mac nanti. Pihaknya turut mendapat kerjasama beberapa agensi lain bagi membantu melancarkan pengurusan bencana di peringkat negeri. Kita sentiasa berwaspada dengan makluman daripada pihak Jabatan Pengairan dan Saliran, juga daripada meteorologi, dan kita sentiasa melihatlah kepada maklumat-maklumat terkini daripada meteorologi dan juga Jabatan Pengairan dan Saliran untuk pastikan apa-apa kejadian yang terkini dan juga paras kenaikan air dan juga perubahan cuaca, kita alert. Dan kadang-kadang panggilan tu orang kampung direct call kita dan kita terus respon untuk melihat dan menilai situasi bencana yang berlaku. Seterusnya kita ikuti laporan cuaca semasa seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia, Muhammad Hafizi Mat Napiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej gambar radar menunjukkan cuaca hujan lebat yang masih lagi berterusan untuk kebanyakan kawasan di sebelah selatan Semenanjung daripada pagi tadi, dan ianya melibatkan terutamanya di sekitar selatan Pahang, kebanyakan daerah untuk negeri Johor dan juga beberapa kawasan di sekitar negeri Melaka dan pedalaman negeri Sembilan. Oleh itu, Met Malaysia telah mengemas kini amaran hujan berterusan. Kategori bahaya kini hanya melibatkan kawasan timur Johor iaitu di sekitar daerah Mersing dan Kota Tinggi, manakala kategori buruk untuk daerah di sekitar selatan Pahang dan juga pedalaman dan selatan Johor. Amaran ini dijangka akan berterusan sehingga esok 26 Disember. Oleh itu, orang ramai di sekitar kawasan terbabit, khususnya bagi mereka yang berada di kawasan berkedudukan rendah dan juga di kawasan yang kerap banjir, dinasihatkan supaya berwaspada dengan keadaan cuaca hujan lebat yang masih lagi boleh berterusan ini. Kita lihat tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak pula. Bagi negeri Sabah, hujan lebat yang berterusan sejak malam semalam untuk bahagian Kudat kini dilihat sudah pun beransur-ansur reda. Namun begitu, hujan lebat masih lagi berterusan untuk bahagian Sandakan dan juga ribut petir juga kini mula berlaku di sekitar bahagian pantai barat. Dan dengan itu, Met Malaysia juga telah mengemas kini amaran hujan berterusan bagi negeri Sabah melibatkan kategori bahaya untuk bahagian Kudat dan Sandakan dan juga kategori buruk juga untuk beberapa bahagian di sekitar negeri berkenaan. Amaran ini juga dijangka akan berterusan sehingga esok 26 Januari dan orang ramai di sekitar kawasan terbabit juga dinasihatkan supaya berwaspada dengan keadaan cuaca tersebut.
Bagi negeri Sarawak pula, ribut petir dilihat hanya berlaku di beberapa kawasan di sekitar barat negeri berkenaan pada petang ini yang dijangka akan beransur reda pada awal malam nanti. Oleh itu, amaran hujan berterusan untuk negeri Sarawak kini telah pun ditiadakan. Seterusnya kita lihat tinjauan untuk kawasan perairan negara pula. Amaran angin kencang dan laut bergelora juga turut dikeluarkan untuk kawasan perairan dan perkapalan di sekitar Laut Cina Selatan. Ini melibatkan kategori ketiga untuk kawasan yang berwarna merah, kategori kedua untuk kawasan yang berwarna jingga dan kategori yang pertama untuk kawasan yang berwarna kuning. Dan keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Baiklah, sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam perpaduan. Langkah-langkah keselamatan ketika musim banjir. Sediakan kit peralatan kecemasan seperti ubat-ubatan, makanan dan minuman, peralatan peribadi, lampu suluh, telefon dan power bank. Dapatkan maklumat keadaan tempat anda di media massa atau media sosial. Peka dengan keadaan sekeliling dan bersedia jika keadaan bertambah buruk. Jauhi tempat-tempat yang dilanda banjir. Pergi ke tempat tinggi dan selamat. Elakkan daripada melalui kawasan banjir dan arus deras yang boleh menghanyutkan anda. Jangan sengaja bersiar-siar di kawasan banjir, sama ada dengan sampan, basikal mahupun berjalan kaki. Jangan sentuh mana-mana kabel ataupun wayar yang terputus. Awasi kanak-kanak, jangan biarkan mereka bermain air banjir, terutamanya di longkang, sungai atau lombong. Elakkan minum air banjir, minum air yang dimasak. Dan berikan sepenuh tumpuan semasa banjir. Segera berpindah ke pusat pemindahan sekiranya diarahkan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh RTM, teman setia anda. Bertemu kembali. Baik, seperti biasa setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 1 Februari 2023. Jumlah penduduk terjejas banjir di Sabah meningkat. Fokus lintas langsung dari negeri bawah bayau itu akan diperincikan Redwin Robin. Redwin, silakan. Ya, Azam. Setakat 4 petang tadi, jumlah penduduk terjejas banjir meningkat kepada 607 orang daripada 139 ketua isi rumah melibatkan 3 daerah iaitu Paitan, Pitas dan Kudat. Dan setakat ini, kesemuanya ditempatkan di 8 pusat pemindahan sementara PPS. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, penduduk terjejas paling tinggi adalah daerah Kudat dengan 381 penduduk daripada 77 KIR.
Diikuti dengan Paitan, sejumlah 147 penduduk daripada 41 KIR dan Pitas melibatkan 79 penduduk daripada 21 KIR. Turut terjejas banjir ketika ini ialah daerah Kota Marudu. Bagaimanapun jumlah penduduk terjejas belum direkodkan kerana masih dalam proses pemindahan. Trend semasa pemindahan penduduk ke PPS dilaporkan meningkat. Sebanyak 3 pusat pemindahan sementara PPS dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas banjir di daerah kecil Paitan sejak semalam. PPS Kampung Kubambangan, Kampung Batangon Darat dan Kampung Bin Sulong menempatkan 41 keluarga dengan 147 jumlah penduduk keseluruhan. Dan dulu kita dapatkan perkembangan semasa. Terus saja bersama dengan wartawan Salih Jikri di lokasi. Salih, teruskan. Baik, terima kasih rakan Sugas di studio Kota Kinabalu. Kita melihat langsung seketika dari Dewan Kubambangan daerah kecil Paitan ini yang menempatkan penduduk terjejas banjir di daerah kecil Paitan ini sejak hujan turun berterusan Isnin lalu. Dan bersama-sama saya ketika ini pengurusi Pusat Kawalan Operasi Bencana daerah kecil Paitan yang juga merupakan penolong pegawai daerah Beluran, Encik Jo Joloning Majambu. Encik Jo, bagaimana situasi banjir di Paitan setakat ini? Okey, seperti yang kita ketahui, hujan telah berlaku di Paitan ini sejak 22 Januari yang lepas dan hujan ini telah berterusan sehingga ke hari ini. Dan kita melihat situasi ini keadaannya masih berterusan dan pada masa ini situasi di beberapa kawasan khususnya di Mukim Paitan ini banjir masih lagi dalam trend yang menaik. So kita akan jangkakan seandainya hujan ini tidak berhenti ataupun dia akan berterusan, akan lebih banyak lagi kawasan ataupun kampung yang akan terjejas. Ini bermakna akan berlaku penambahan penduduk yang ditempatkan di pusat pemindahan. Iya, sudah pasti pada masa ini yang seperti yang kita lihat di Paitan ini, kita sudah membuka 3 buah pusat penempatan sementara dengan bilangan mangsa seramai 138 pada masa ini, dengan bilangan ketua isi keluarga dalam 38 buah keluarga, dan kita akan jangkakan bilangan ini akan bertambah sebab kita akan membuka lagi beberapa PPS di beberapa lokasi yang pada masa ini kita dapati hujan masih berterusan dan keadaan banjir masih lagi dalam trend yang menaik. Jadi mungkin apa harapan Tuan Jo dengan keselamatan penduduk yang mungkin masih berada di kediaman masing-masing? Saya percaya kepada pasukan petugas kita, khususnya pasukan keselamatan yang diketuai oleh PDRM yang juga merupakan komando kepada pengurusan bencana ini dan dibantu oleh agensi-agensi lain seperti Angkatan Pertahanan Awam. Dan pada masa ini untuk makluman kita juga dibantu oleh Angkatan Tentera Malaysia, dan satu harapan saya ialah kerjasama oleh semua penduduk yang terlibat dengan bencana ini agar memberi kerjasama kepada kita, khususnya kepada pasukan keselamatan. Dan seandainya mereka diarahkan untuk berpindah, maka penduduk-penduduk ini perlulah berpindah segera untuk tujuan keselamatan. Terima kasih Tuan Jo. Okey, sama-sama. Baik, untuk makluman keadaan cuaca di daerah kecil Paitan ini masih mendung dan hujan berterusan di kawasan ini, dan kita mengharapkan penduduk di sini sentiasa mengambil perhatian dengan mengikut arahan pasukan keselamatan sekiranya diarahkan untuk berpindah. Setakat ini dahulu saya bawakan dari daerah kecil Paitan kembali ke studio di Kota Kinabalu. Silakan. Baik, terima kasih Salih Jikri. Seterusnya kita ikuti pula situasi terkini banjir di Kota Marudu bersama dengan wartawan Serina Olivia Chong yang kini berada di Pusat Pemindahan Sementara Dewan Komuniti Kota Marudu. Olivia.
Ketika ini kami berada di salah sebuah pusat pembinaan sementara banjir di Dewan Komuniti Kota Marudu yang menempatkan lebih 100 ketua isi rumah daripada 4 kampung, iaitu Kampung Pancur, Kampung Tambun, Kampung Kuranji dan Kampung Gorontong. Sekali lagi bersama saya Ahli Parlimen Kota Marudu Datuk Veteran Bahanda yang telah memulakan tinjauan banjir beliau seawal 10 pagi tadi. Baiklah Datuk, dalam tinjauan Datuk seawal pagi tadi sehingga sekarang, apa yang dapat Datuk kongsikan? Ya, sejak daripada pagi tadi kita telah berkunjung ke setiap PPS yang kita telah buka dan setakat ini kita telah membuka 11 PPS di Kota Marudu ini. Kita dapati bahawa mangsa banjir yang datang ke PPS ini makin bertambah sebab mungkin keadaan hujan yang masih berterusan. Jadi banjir pun tidak surut lagi pada ketika ini. Dan kita pun sudah lalu tadi beberapa tempat, banyak tempat masih lagi dipenuhi oleh banjir. Jadi masalah utama di peringkat PPS kita adalah kebajikan mangsa-mangsa banjir, yaitu kita agak terlewat sedikit untuk memberi bantuan dari sudut makanan, ya, dan dari sudut keselesaan untuk penginapan mereka. Tapi ini kita sedang usahakan bersama dengan Pusat Bencana Daerah PKOB yang dipengerusikan Tuan Dio, kita sedang berusaha ya untuk memberikan keselesaan dan juga memberikan keperluan-keperluan asas. Pejabat saya sendiri sekarang ini telah berusaha untuk mengantar air minuman dan keperluan-keperluan lain di setiap PPS-PPS yang kita telah kunjungi. Dan kita anggarkan mudah-mudahan dalam malam ini kita akan dapat mengantar keperluan-keperluan utama di PPS-PPS yang telah tersedia. Baiklah Datuk, tadi dalam kita punya sesi temu ramah sebelum ini ada menyatakan terdapat 30 kawasan yang tidak penduduk di sana tidak dapat keluar untuk ke PPS. Mungkin macam mana dengan kumpulan yang tidak dapat keluar ni? Ini pun kita tengah rancang untuk mengantar bekalan makanan ke tempat-tempat tersebut. Tempat ini biarpun kampung-kampung kecil yang terpencil, tapi kita sedang berusaha untuk masuk di kawasan tersebut, sebab ada tempat-tempat yang kita dari luar pun tidak boleh masuk di dalam. Tapi insya Allah kita akan berusaha untuk sekurang-kurangnya mengantar bekalan makanan di tempat-tempat yang terpencil ini. Baiklah, terima kasih Datuk atas perkongsian maklumat terkini berhubung situasi banjir di daerah Kota Marudu. Sekian maklumat semasa kami bawakan daripada Kota Marudu. Baik, terima kasih Oli. Dalam pada itu, Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah Kota Marudu akan berusaha mempercepatkan penyaluran bantuan dan keperluan kepada penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di Pusat Pembinaan Sementara. Keutamaan yang sekarang ini kita akan mencari dana untuk keperluan-keperluan di PPS ini. Contohnya makanan, pampers, susu. Sementara itu, penduduk di PPS berkenaan berkongsi detik ketika kawasan rumah mereka dinaiki air. Semalam kurang lebih jam 1 sepupu saya ketuk-ketuk pintu sebab air dia sudah naik di rumah. Jadi ada berapa orang adik saya, sepupu saya, 3 orang, 4 orang, 5 orang rumah sudah masuk air lah. Jam 2 lebih kami call polis, jam 3 polis datang angkat kami. Macam musim sekarang nih kan, yang selamatkan kita di sini bagian anggota rela lah. 1 minggu lah hujan. Semalam yang pakai baju rela itu, ya. Dia orang datang bantu. Yang jam 10 itu memang hujan sudah. Jadi bertembung lagi sama air pasang. Itulah besar sudah yang air itu. Mau naik sudah air itu. Yang barang-barang itu pun tidak dapat lagi diambil. Yang barang-barang kami itu. Pasal kami terpaksa di atas menyelamatkan diri. Program Jalan Terus dari Ladang JTDL, anjuran Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Sabah menjadi medium peniaga tempatan memasarkan hasil pertanian, perikanan serta produk industri kecil dan sederhana. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fong Hin berkata, ia sekaligus memberi peluang kepada pengguna mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan selain segar dan bermutu. Tan Sri memantau
Pagi ini nampaknya customer memang ada dan saya harap yang program ni senantiasa kita bukan saja kita buat di Asia City Kota Kinabalu tetapi di seluruh di Sabah ini. So dan not only for Sabah lah kan, but selain Sabah memang seluruh Malaysia kita pun buat lah. Beliau berkata demikian kepada media selepas lawatan program berkenaan di Pasar Tani Asia City, Kota Kinabalu. Pengarah Fahma Sabah Ribin Wahid berkata jualan tersebut diadakan 2 kali seminggu setiap Rabu dan Sabtu bermula pukul 6 pagi sehingga 12.30 tengah hari. Kita menjadikan tapak di Asia City ini yang merupakan satu daripada kita punya peranan di bawah food security, memastikan bahawa kebolehan untuk memperoleh barangan, accessibility, pasaran, accessibility pengguna kepada produk-produk makanan kita. Jadi kita sediakan tapak ini. Sambutan jualan terus dari ladang ini. Kita mengharapkan pembeli-pembeli di luar, pelanggan-pelanggan dapatlah datang Pasar Tani Asia City ini untuk membeli hasil-hasil pertanian terus daripada ladang, artinya daripada petani kami lah. Jadi di sini harganya memang dari ladang terus harga. Sambutan dia agak merancangkan. Kita kalau boleh kita menggalakkan program begini lagi lah. Setiap sebulan sekali lah begitu. Sebab kalau tidak buat begitu macam lesu kita punya tamu ini. Jadi kita buat begini program lagi cantik lah. Syukur Alhamdulillah jualan terus dari ladang pada hari ini dapat sambutan yang memberangsangkan dan menggalakkan kepada peniaga-peniaga dan pembeli untuk terus berjual di sini. Dan Alhamdulillah bagi kami Lembaga Menjadikan Malaysia dan menerusi Persatuan Nelayan Kota Kinabalu, Alhamdulillah ikan pun semakin laku dan jualan akan larislah. Seramai 50 peniaga mengambil peluang menyertai jualan ini. Baik, sekian perkembangan berita dari Sabah untuk petang ini dan seterusnya kita kembali bersama dengan Azam dalam berita wilayah selanjutnya. Azam. Baik, terima kasih Redwin dengan perkembangan dari Sabah. Baik, saudara, aliran trafik di pintu masuk Labuan lancar pasca cuti Tahun Baru Cina. Untuk perinciannya terus saja bersama Harjee Jack di Terminal Feri Kenderaan Labuan. Harjee, silakan. Terima kasih. Saya sekarang ini berada di Terminal Feri Kenderaan Roro Labuan, satu-satunya pintu masuk ke Labuan selain daripada laluan lapangan terbang Labuan. Dan perkhidmatan ini merupakan pilihan utama bagi warga Sabah dan Sarawak untuk pulang bercuti, selain pilihan utama bagi warga Borneo termasuk Brunei Darussalam untuk melancong untuk melawat ahli keluarga di sini. Dan sempena dengan cuti Tahun Baru Cina, keadaan trafik di sini sedikit sesak semalam. Bagaimanapun hari ini berjalan dengan lancar. Untuk perincian lanjut, saya bersama pengarah Jabatan Laut Encik Amiruddin untuk menjelaskan laporan terbaru berkenaan perkara ini. Jadi mungkin tuan, terima kasih bersama dengan kita. Aliran keluar masuk Tahun Baru Cina mungkin boleh jelaskan sedikit. Ya, terima kasih. Berdasarkan kepada Tahun Baru Cina, seperti yang setahun sebelum ni memang terdapat kesesakan. Setiap tahun memang musim perayaan, musim cuti sekolah, memang terminal pelabuhan, terminal feri adalah sesak. Dan berdasarkan kepada edaran sekarang ni nampak baik dan dijangka akan bertambah seperti biasa. Namun pada masa sebelum ni, iaitu pada masa hari perayaan, kita memang sesak. Namun pemantauan berterusan dijalankan oleh Jabatan Laut bagi memastikan kelancaran kepada penumpang-penumpang supaya lebih selamat untuk balik ke destinasi semasa perayaan inilah. Dan kalau ikutkan statistik pengunjung ataupun penumpang yang keluar daripada Labuan ini dianggarkan sebanyak lebih kurang 6,000 ya. Kalau ikutkan semasa perayaan ini dengan 4,000 menggunakan terminal Roro sendiri dan terminal antarabangsa selain daripada itu menggunakan bot laju dianggarkan sebanyak 1,500 pengunjung telah menggunakan. Dan perayaan ini biasanya memang kita akan gunakan tambahan slot ya untuk feri-feri maupun bot penumpang, di mana feri ini kita daripada sebelum ni hanya 10 trip dan melalui perayaan ini kita lanjutkan kepada ada 15 trip ya, ada pertambahan. Begitu juga dengan speedboat, sebelum ni ada dalam 22 trip
dan dianggarkan sebanyak hampir 40 trip sehari. Jadi memang semasa perayaan ni memang ada nampak pertambahan lah, dan kita akan biasanya Jabatan Laut menerima permohonan daripada daripada pengusaha dan kita akan luluskan bagi menampung permintaan pengunjung untuk balik ke negeri Sabah sebagai contoh ataupun keluar daripada Labuan. Mungkin saya boleh nasihatkan kepada para pengunjung supaya pertama adalah merancang perjalanan yang akan datang ni sebagai contoh masa cuti sekolah yang dianggarkan pada bulan Februari, 18 Februari ni, dan saya mohon supaya pengunjung ataupun penumpang merancang perjalanan awal, iaitu lihat bilah tarikh yang sesuai, dan yang kedua membeli tiket secara online. Kita pun sekarang mengadakan online. Kita memang meminta supaya pengusaha untuk membuat online tiket, membeli secara online. Dan seterusnya yang ketiga adalah datang awal ke terminal ni bagi memastikan dengan pemeriksaan immigration yang sekarang ni bermula. Jadi pastikan datang awal untuk mengelakkan kesesakan. Dan kalau ikutkan banyak yang berlaku kesesakan sebelum ni atau menyebabkan pelayaran tertunda, dan kita cuba elakkan perkara ini berlaku. Mohon datang awal. So itu tiga perkara yang perlu ambil perhatian oleh masyarakat. Yang pertama tadilah macam tadi, rancang, beli online dan datang awal untuk perjalanan supaya lebih selesa. Terima kasih. Baik, terima kasih tuan. Saya kira itu laporan terbaru yang dapat kita bawakan daripada terminal feri kenderaan khususnya untuk penduduk di sekitar wilayah Labuan. Kita kembalikan siaran bersama dengan rakan tugas di studio. Silakan. Baik, terima kasih RJ langsung dari Labuan. Kita berehat seketika, jumpa selepas ini. Apa hal kita ni? Kejabaan biasa turun. Syuk. Buatnya nanti dia record video kau marah-marah, lepas tu dia viral kan. Lepas tu nanti orang kata kau ni macam something jalanan. Macam mana? Tak boleh, Baan. Orang macam ni kalau kita biarkan, menyusahkan orang lain ni. Syuk, cuba kau bayangkan kalau kau kena tangkap nanti. Apa jadi dengan anak bini kau? Ada kau fikir? Takutlah saya, Baan. Kesian, tak ada siapa nak tolong anak bini saya kat rumah. Syuk, biarkan. Tugas ni, biarkan pihak berkuasa yang jalankan kerja diorang. Tugas kita patuhi undang-undang jalan raya. Kita jangan ikut perangai macam dia. Kalau abang cakap macam tu, baiklah. Sikap anda mengubah segalanya. Kawal emosi dan patuhi undang-undang jalan raya. Baik, antara fokus dari Sarawak mengenai kemudahan dan keperluan masyarakat di kawasan Hulu Rajang. Perinciannya bersama Vanessa Mering di sana. V, silakan. Ya, Azam, cadangan untuk pembinaan sebuah sekolah rendah, klinik kesihatan dan pejabat pertanian di kawasan penempatan Tasik Bakun memerlukan penelitian dan mempunyai data yang lengkap sebelum ia dilaksanakan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Wilson Ugak Kumbong menjelaskan permintaan masyarakat Umar Ageng, Naha Jaleh Long Kebuhu Belaga itu akan dikemukakan kepada Kerajaan Persekutuan untuk dipertimbangkan. Datuk Wilson yang juga ahli Parlimen Hulu Rajang berkata perkara tersebut akan beliau bangkitkan pada mesyuarat pra-kabinet yang akan datang bagi kemudahan penduduk di kawasan tersebut. Beliau menambah bagi pembinaan sekolah rendah, kerajaan memerlukan data yang lengkap termasuk jumlah murid yang akan bersekolah sebelum ia dilaksanakan selain kewajaran pembinaan klinik kesihatan untuk keperluan penduduk di kawasan tersebut. Jadi tadi aku dengar keluhan MU Ageng madah minta sekolah atau klinik. Sudah daripada ke Yang Berhormat Datuk Liwan tadi. Lebihnya Siti hari federal, jadi lebih main meeting poskep ila aku agak surat dan mesti data yang mesti kat bisi. Nanti sekolah gagak itu nadai orang sekolah. Siapa kerja cikgu dah. Ya, tang klinik daripada aku mesti ke bisik klinik itu laban kita mendak Ari Long Jawi, Naha Jaleh, Naha Nyabong.
ngau sedang kebukaan ngau ditok nya mayu amat tetap memerlukan sebuah klinik ditok. Jadi lah aku beranau ngau Timbalan Menteri. Perkara tersebut telah dibangkitkan Marin Umar Ajing Batok bagi memenuhi keperluan penduduk yang masih tinggal di kawasan Tasik Bakun itu baru-baru ini. Menurut Ajeng, Long Kebuhu merupakan penempatan yang terletak di tengah Tasik Bakun yang memerlukan ketiga-tiga kemudahan tersebut. Sementara itu, semasa merasmikan pondok rekreasi di Long Kebuhu, Datuk Wilson mengumumkan peruntukan berjumlah RM50,000 kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan JKK Long Kebuhu bagi pembinaan laluan jalan ke kawasan tapak rekreasi tersebut. Kawasan tersebut menurut Datuk Wilson berpotensi untuk dibangunkan sebagai kawasan tarikan pelancongan yang dapat menjadi sumber pendapatan penduduk Long Kebuhu pada masa akan datang. 2 tahun lepas, beliau juga telah menyalurkan peruntukan berjumlah RM6,000 kepada JKK Long Kebuhu bagi membina pondok rekreasi tersebut dan ia telah siap dibina pada tahun yang sama. Terdahulu, penduduk di Umar Ageng Bato, Long Kebuhu, Belaga memohon dipertimbangkan untuk dibina sebuah sekolah, klinik kesihatan dan pejabat pertanian bagi kemudahan penduduk di kawasan Tasik Bakun. Menjelaskan demikian Marin Umar Long Kebuhu Ageng Bato semasa perpindahan beramai-ramai penduduk ke penempatan semula Bakun BRS Sungai Asap. Sebahagian besar penduduk Long Kebuhu memilih untuk kekal di kawasan itu. Bukan tidak mau berpindah, bukan tidak mau pergi. Siapa yang tidak mau kemajuan, maka seorang ini tadi tinggal adalah disebabkan tanah, kebun yang tidak dibayar. Itulah sebab seorang ini tinggal. Menurut Ageng, penduduk yang dipimpin mendiang bapanya, Batok Bagi, telah berpindah sebanyak 3 kali apabila rumah asal mereka terbakar dan kemudiannya ditenggelami air Tasik Bakun. Kini di kawasan penempatan terkini di Long Kebuhu itu, mereka telah banyak dibantu oleh Kerajaan Sarawak menerusi Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Belaga, Datuk Liwan Lagang yang juga Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi serta Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugak Kumbung yang juga Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Pembinaan 15 buah rumah projek perumahan rakyat termiskin, PPRT dan penyediaan sistem bekalan elektrik solar melalui skim pembekalan elektrik alternatif luar bandar Sarawak SARES pada 2018 antara projek yang telah memberi manfaat kepada lebih 300 penduduk Long Kebuhu. Malah kini telah bertambah 38 buah rumah juga telah menerima sebuah dewan serbaguna yang dibangunkan melalui projek transformasi luar bandar RTP Dun Belaga. Untuk membantu seperti SARES, solar dan begitu juga dewan yang dibagi. Saya pun berterima kasih kerana kerjaan sukalah sudi menolong rakyat walaupun saya orang ditinggal jauh di pendalaman, tapi maka saya orang pun tidak ketinggalan lah. Menurut Ajeng, penempatan Long Kebuhu yang terletak di tengah-tengah Tasik Bakun itu merupakan lokasi yang sesuai dibangunkan sekolah dan klinik kesihatan bagi keperluan penduduk serta pengunjung-pengunjung yang datang. Dari jeti Bakun ke Long Kebuhu mengambil masa perjalanan antara 2 hingga 4 jam bergantung kepada kuasa kuda bot laju yang digunakan. Suruh saya mohonlah minta macam seperti sekolah, klinik, kerana itu adalah penting bagi semua kita lah. Bagi seperti sekolah dulu memang ada, tapi apabila Bakun dibuat dan semua sekolah berpindah ke Sungai Asap, begitu juga klinik, mungkinlah kerjaan tengok pada masa itu tiada orang yang tinggal. Sebab itulah mereka membawa semua seperti sekolah, klinik itu pergi ke Sungai Asap. Bagi Ageng, tanpa menolak sebarang bentuk pembangunan dan kemajuan, beliau menegaskan permintaan masyarakat Long Kebuhu ini merupakan harapan kecil penduduk yang telah berkorban demi pembinaan empangan hidroelektrik Bakun yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara.
Kelonggaran prosedur operasi standard SOP COVID-19 sudah pasti memberi kelegaan dan sinar baharu kepada semua pihak, terutamanya pelawat dan juga rakyat di negeri ini menggunakan jalan darat untuk keluar masuk sempadan. Tinjauan aliran trafik di pos sempadan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin Sarawak ICQS Sungai Tujuh, Kuala Baramiri berada dalam keadaan terkawal. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama dengan wartawan Noriza Jau yang ada laporannya. Terima kasih rakan penyampai di studio. Baiklah, saya kini berada di pintu pos sempadan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin Sarawak ICQS Sungai Tujuh, Kuala Baram. Tinjauan RTM di sekitar pintu ICQS Sungai Tujuh, Kuala Baram ini mendapati pergerakan keluar masuk kenderaan melalui pintu pos sempadan ini tidak begitu sesak dan masih terkawal. Saya mengandaikan bahawa disebabkan hari ini merupakan hari bekerja selepas cuti hujung minggu yang panjang, maka pergerakan kenderaan agak jarang. Pemerhatian saya juga pada sekitar pukul 10 pagi tadi juga mendapati pergerakan kenderaan yang masuk ke Miri sini kebanyakannya kenderaan dari negara jiran Brunei Darussalam. Walaupun hari ini merupakan hari bekerja, namun sesetengah orang mungkin mengambil peluang untuk melanjutkan cuti mereka dengan mengunjungi saudara mara dan rakan-rakan yang menyambut Tahun Baharu Cina. Sejak pengumuman pintu sempadan dibuka pada 1 Ogos 2022 lepas, jumlah kenderaan yang keluar masuk melalui pintu sempadan ini telah bertambah dan ini merupakan satu petanda baik buat Miri untuk pulih dan mengaktifkan semula keadaan ekonominya. Baik, sekian saja laporan saya. Kembali bersama rakan penyampai di studio. Baik, terima kasih Noriza atas perkongsian itu. Dan laporan itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani, kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vi dengan perkembangan dari Sarawak. Baik, untuk perkembangan dari negeri Jelapang Padi, kita terus saja bersama Siti Zaidah Osman di Alustar. Siti Zaidah, silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Dihiasi dengan pelbagai ciri kebudayaan Cina, Pusat Pelancongan Kampung Warisan Kebudayaan Pertubuhan Kebajikan Sansheng sering menjadi destinasi pilihan bagi menyemarakkan sambutan Tahun Baru Cina. Kemudahan tersergam indah itu jelas melambangkan kemufakatan masyarakat setempat selain menyediakan produk pelancongan Malaysia yang menarik dan unik. Laporan Nur Hidayah Anwar. Sinonim membawa tuah kumpulan tarian singa dari Persatuan Kang Hatong Kedah Perlis menanti kedatangan pengunjung. Tahun ni memang cukup hot. Order banyak tapi tak ada masa nak janji semua. Pasal sebab COVID 2 tahun kan. Tahun ni penuh semua. Kalau ikut nak order tiap-tiap hari mesti ada. Sampai hari raya 15 hari penuh, 15 hari penuh. Ditutup 2 tahun akibat pandemik COVID-19 dan bencana banjir, Kampung Warisan Kebudayaan Sansheng kembali meriah pada tahun Arnab ini. Tiap-tiap hari kita ada untuk menjaga dan mereka semua daripada sukarelawan semua. Tak ambil gaji. Mereka balik kerja, lepas itu mai dibersihkan tempat ni semua. Yang ada rosak tu mereka akan rosak. Tapi bagi tahun lepas hujan banyak dekat Bandar Rostar 4 kali kena banjir kilat di tempat ni. Banyak yang rosak, habis lepas tu kita kena buat repair lagi. Kita harap dalam tahun Arab ni kita dapat lagi orang ramai untuk membantu pertubuhan kebajikan kita dan untuk melihatkan Konghui Facai lah tahun ini. Yang lepas 2-3 tahun tu memang kena COVID, kita tak boleh buat apa. Terdapat lebih 20 replika menarik dipamerkan selain sudut bergambar bagi pelancong yang hadir. Lebih istimewa, sampul ampau hasil koleksi selama 40 tahun turut dipamerkan. 3,000 tanglun juga dipasang sepanjang sambutan Tahun Baru sehingga hari ke-15, sempena sambutan Cap Gome.
Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Usaha yang dilakukan oleh komuniti bagi mengekalkan keindahan di pusat pelancongan Kampung Warisan Kebudayaan Pertubuhan Kebajikan Shangsheng Alusta ini sepatutnya dicontohi oleh pelbagai pihak bagi memastikan kemeriahan sambutan Tahun Baru Cina dapat dikongsi oleh semua orang. Nur Hidayah Anwar, RTM. Selamat Tahun Baru Cina, 新年快乐，恭喜发财。 Kopi O Kampung sememangnya menjadi kegemaran kerana haruman aroma dan rasanya yang enak. Di hutan Kampung Alusta, seorang pengusaha kedai kopi mempunyai cara tersendiri untuk menambat hati para pengunjung ke kedainya. Ruslin Long, 66 tahun, menggunakan kaedah lama dengan memasak kopi yang dijerang menggunakan kayu api sebelum dihidangkan kepada para pelanggan bersama biskut kering. Ruslin menggunakan biji kopi terpilih agar pelanggannya dapat merasai keaslian rasa kopi O Kampung. Uniknya kopi ni kita masak dengan guna kayu api. Kita masak pakai kayu api memang rasa dia lain daripada yang lain. Kopi ni kalau ikutnya kopi banyaknya daripada Indonesia. Tapi kopi ni dipilih untuk saya pilih kopi jenis ni sebab apa? Dia daripada biji-bijian yang terpilih. Dan tidak ada, dia bukan kopi campuran macam kita makan kopi-kopi lain kan. Dia kopi semata-mata. Kopi ni satu semata-mata kopi O saja. Tidak ada minuman lain. Lebih menarik, dekorasi barangan antik yang disusun rapi mengimbas kembali suasana seolah-olah berada di kedai kopi pada era 60 hingga 80-an. Selain itu, menu Kopi O Gunung diperkenalkan. Kopi ini dimasukkan ke dalam botol dan diperapkan bersama ketulan ais selama 2 hari bagi mendapatkan rasa minuman yang enak. Mula dibuka pada awal Januari lalu, sambutan dari orang ramai amat menggalakkan. Tidak ramai mengetahui kerjaya sebagai pembeli emas terpakai bukan sahaja mampu menjana pendapatan lumayan, malah telah melahirkan lebih ramai usahawan emas. Cetusan idea sebuah syarikat emas di Changlun ternyata membantu masyarakat yang ingin menceburi kerjaya itu di samping menggalakkan orang ramai menyimpan emas. Kaedah tersebut antaranya membeli semua jenis grade emas dan surat pajak yang tidak mampu ditebus oleh pengguna. Beg ni sebenarnya ramai orang tak tahu apa itu buyback emas. Sebab selalunya orang yang famous sekali, familiar ialah jual emas. Orang tak tahu kita yang beli emas ni, yang pertama sekali kita, keuntungan kita lah. Yang kedua adalah kita nak bantu masyarakat kita ni nak cakna tentang emas. Sebab masyarakat kita ni bila dia manfaatkan emas, mentaliti dia pun gadai. Saya rasa Empire telah memberi peluang lah kepada usahawan. Maksudnya warga kerja Empire itu sendirilah. Peluang ni jarang-jarang kita nampak secara berkumpulan. Berkumpulan lah berbanding dengan secara individu. Sebab cara kumpulan ni dia lebih meluas. Jadi yang kaedah ini Empire memberi peluang kepada pengusaha-pengusaha kecil atau individu lah bergabung dan berkembang bersama Empire. Menurut pengurus besar Empire Emas, YL Ili Salmi Ishak pula, syarikatnya mula berkembang ketika COVID-19 melanda. Dalam tempoh 3 tahun, masyarakat yang terjejas akibat pandemik dapat dibantu dengan membina kerjaya mereka sebagai ejen atau dikenali support team. Terbaru, syarikat itu melancarkan projek 1000 dinar. InsyaAllah projek ini adalah terbuka kepada semua rakyat Malaysia, Singapura dan Brunei yang menggunakan kaedah tabungan dirham, di mana target kami adalah untuk membantu masyarakat Malaysia terutama yang beragama Islam untuk mula menyimpan emas dengan kadar kemampuan masing-masing tanpa perlu berfikir membeli emas dengan harga yang tinggi. Maksudnya tak perlu membeli emas tapi boleh menyimpan melalui tabungan dirham, harganya hanya dalam puluhan ringgit sahaja, kemudian ditukarkan kepada dinar. Beliau ditemui selepas Majlis Empire Emas YL Golden dan Shine Dinner Award 2023 di Alusta. Berita itu tadi mengakhiri bahan berita dari Negeri Jelapang Padi Kedah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Siti Zaidah dengan laporan-laporan dari Kedah.
Baik, seterusnya aliran trafik di sekitar kawasan rehat dan rawat Gurun Kedah arah selatan petang ini lancar. Tiada kesesakan dilaporkan dengan kebanyakan pengguna telah pulang lebih awal bermula tengah malam tadi. Perinciannya langsung bersama Firdaus Mukhtar. Firdaus, silakan. Baik, terima kasih Azam Husin di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Ketika ini saya berlintas langsung di hentian rehat dan rawat RNR Gurun arah selatan untuk tinjauan lalu lintas berikutan cuti perayaan Tahun Baru Cina berakhir hari ini. Hasil tinjauan kami RTM Kedah terkini didapati cuaca mendung serta keadaan dari lalu laluan lebuh raya Pelas dari Atul Alustar Selatan ke RNR Gurun Selatan sejauh 37.8 km di sini berjalan lancar dan terkawal. Untuk makluman terkini menerusi kenyataan Jabatan Pengangkutan Jalan Raya JPJ Kedah oleh pengarahnya Tuan Aman Shah Hashim, JPJ Kedah mengeluarkan sebanyak 1,572 notis saman pelbagai kesalahan lalu lintas dalam tempoh 5 hari menerusi Op Selamat Tahun Baru Cina 2023 yang bermula 18 Januari hingga 24 Januari semalam. Ini melibatkan sebanyak 155 notis saman lain-lain, 68 kenderaan disita dan 4,695 kenderaan diperiksa. Selain itu, dalam operasi penyamaran anggota JPJ sebagai penumpang bas, 4 dikesan menggunakan telefon bimbit semasa memandu dan memandu di lorong kanan secara berterusan. Dan tidak mengikuti lorong semasa menghampiri di simpang. Justru beliau menasihatkan orang ramai terus mematuhi undang-undang jalan raya. Op Selamat Tahun Baru Cina 2003 JPJ Kedah berakhir 27 Januari ini. Itu saja perkembangan terkini yang saya dapat kongsikan di RNR Gurun Selatan Kedah dan akan bawakan berikutnya terkini pada Nasional 8 malam ini. Kembali pada Azam Husin di Angkasa Puri di studio di sana. Silakan. Baik, terima kasih Firdaus di RNR Gurun. Baik, aliran trafik sesak sempena Tahun Baru Cina di Seremban beransur reda. Masih ada pengguna yang mengambil peluang untuk pulang ke destinasi masing-masing hari ini. Dan perinciannya bersama Nur Ashikin Harun. Syikin, silakan. Baik, terima kasih Azam. Sejak semalam sudah ramai yang sudah memulakan perjalanan pulang dari kampung halaman mereka ke rumah masing-masing setelah tamatnya cuti sempena musim perayaan Tahun Baharu Cina. Dan bagi pihak PLAS, mereka menjangkakan kira-kira 1.8 juta kenderaan yang akan menggunakan lebuh raya PLAS sepanjang musim perayaan Tahun Baru Cina. Jadi bagi mengetahui perkembangan lanjut, bersama-sama saya ketika ini ialah pengurus seksyen iaitu Encik Muhammad Najib Abdul Aziz. Baik, Encik Najib, secara ringkas mungkin Encik Najib boleh kongsikan perkembangan aliran trafik untuk musim Tahun Baru Cina. Okey, baiklah Puan. Okey, untuk aliran trafik pada semalam, kita dapati trafik semakin meningkat bermula tengah hari sehingga malam tadi. Namun trafik masih terkawal. Untuk aliran trafik pada hari ini pula, didapati trafik pada pagi ada lancar namun kenderaan semakin bertambah bermula tengah hari tadi sehingga sekarang. Namun trafik masih terkawal dan juga lancar daripada untuk aliran trafik daripada selatan ke Mahala ke ibu kota. Baik. Cik Najib, mungkin akan ada yang melanjutkan percutian mereka sehingga ke penghujung minggu ini. Jadi bagi pihak PLAS, bagaimana dengan jangkaan aliran trafik pada hujung minggu? Okey, untuk jangkaan trafik, PLAS menjangkakan jumlah trafik di lebuh raya akan ada sebanyak 2 juta bermula 19 Januari sehingga 29 Januari. Dan aliran trafik tersebut dijangka akan tinggi sehinggalah hujung minggu ini. Jumlah tersebut adalah peningkatan sebanyak 20% berbanding trafik pada hari-hari biasa. Baik, nasihat Encik Najib kepada pengguna lebuh raya PLAS. Okey, pengguna dinasihatkan untuk merancang awal dan mematuhi jadual cadangan waktu perjalanan titik yang telah disediakan. Titik tersebut boleh didapati di laman web PLAS dan juga media sosial. Untuk perjalanan balik ke ibu kota, pengguna disarankan untuk memasuki lebuh raya PLAS sebelum pukul 9 pagi. Okey, baik. Terima kasih banyak Encik Najib atas perkongsian itu. Baik, sekian dahulu perkongsian bagi aliran trafik pasca musim perayaan Tahun Baru Cina. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Silakan. Baik, terima kasih Syikin dengan laporan trafik di Seremban. Baik, laporan itu tadi menutup tirai berita wilayah 25 Januari. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Saya Azam Hussein dengan itu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.